welcome back to my channel. Okay, we are continue for the question number 2 for mid-year examinations, paper 2. Okay, so this is the sketching graph, sketching graph for the quadratic functions. So for sketching quadratic function graph, first step we have to do is doing the completing square. Why need we to do completing square? We need to find out either this is a maximum or minimum point. Okay, or want to determine the maximum or minimum point. But from the questions, we notice that actually the functions given already in the completing the square form. So meaning that we no need to do completing the square. So easier for us to determine the maximum or minimum point. Okay, so how we know that this is a maximum or minimum? Macam mana kita tahu ini maximum ataupun minimum? Kita rujuk kepada nilai A kan? Adakah nilai A di sini? Nilai A di sini tak ada, tapi kalau tak ada bukan tak ada. Dia adalah 1 di sini. Okay, nilai A adalah 1. Apabila nilai A adalah 1, di mana A adalah lebih daripada sifar. Okay, A greater than 0 and A less than 0, right? If A greater than 0, the shape of the graph is U shape. Muka senyum, right? Okay, saya ingat sikit dah. Tak apa, cikgu buat semula. Bentuk U, okay, untuk A lebih besar kosong. Bentuk N bagi A kurang daripada kosong. Ataupun sifar. Biasanya sifar lah. Tapi cikgu biasa dengan kata kosong. Tapi kalau sebenarnya kita katakan bukan kosong tapi sifar. Okay, sifar. Okay, so ini bentuk graf kita sudah tahu adalah bentuk U. Di mana sini A dia ada nilai A dia ada positif. Right? So dari sini kita tidak perlu membuat penyempurnaan kuasa 2. From here, dari sini kita dah tahu titik maksimum ataupun titik minimum. Kalau bentuk U, ini adalah maksimum ke minimum? Titik di sini, di sini. So, ini adalah maksimum, ini adalah minimum. Mana kita tahu ini maximum point, ini adalah minimum point sebab A adalah lebih besar sifar. So, minimum point ini adalah nilai 4 ini adalah nilai X ataupun koordinat X di mana ini adalah nilai minimum bagi Y iaitu koordinat bagi Y. Maka kita punya titik minimum ataupun minimum point adalah bersamaan dengan negatif 4, negatif 25, negatif 4 and negatif 25. Why negatif 4? X tambah 4 sama dengan sifar. Okay, so X adalah sama dengan negatif 4. Sinilah cikgu tulis di sebelah sini. X plus 4 is equal to 0. X is equal to negative 4. Right? So, kita dah dapat minimum point. Sekarang, kalau kita nak lakar, kita mesti ada pintasan X dengan pintasan Y. Okay, macam mana kita dapat pintasan X dengan pintasan Y? Sekiranya nak dapatkan pintasan Y, apakah nilai yang sifar di pintasan Y? Okay, ia adalah X kan? Di pintasan Y, nilai X sifar. Di pintasan X, nilai Y adalah sifar. So, makna kita kena carikan dia punya pintasan dulu. Okay, so saya cuba masukkan X adalah sifar dulu. Apabila X sifar, Fx saya akan bersama dengan kosong lagi. Sifar tambah 4 kuasa 2 tolak dengan 25. So, maka kita selesaikan yang ini di mana kita akan dapat 4 kuasa 2 adalah 16 tolak 25 iaitu Fx saya adalah sama dengan negatif 9. Betul ke? Betul kan? Okay, so dah X sifar. So, apabila betul ke? X sifar. X sifar kan? Betul kan? Okay, so apabila maknanya ni buat X sifar, Fx adalah negatif 9. Maknanya pintasan Y adalah negatif 9. Okay, tersasar pula. Okay, sekarang ni saya dapatkan Fx sama dengan sifar. Iaitu saya nak dapatkan pintasan X. Okay, so maknanya X tambah 4 kuasa 2 tolak 25 sama dengan sifar. X tambah 4 kuasa 2 sama dengan 25. X tambah 4 akan sama dengan punca kuasa 2, 25. Okay, so punca kuasa 2 mesti ada 2 kemungkinan jawapan. There's 2 possible answer. So, which is X plus 4 equal to 5 and one more X plus 4 equal to negative 5. Ingat, mesti ada 2 jawapan. So, apakah nilai X? 5 tolak 4. So, akan jadi 1. This one negative 5 minus 4. So, which is negative 9. So, we have our intersect of X, intersect of Y. So, we can start to sketch our graph or sketch the curve lah. So, label this is a Fx. This is my X.
Okay, so we know that my minimum point will be negative, right? Here. So somewhere here lah. Ini negatif 4, mungkin 4 kat bawah lah. Tapi tak apa, boleh agak-agak saja. So nanti mesti kat sini lah. Maka kamu punya bentuk U mesti macam ini. Mesti condong ke kiri. Okay, akan di sebelah kiri. Kalau nak memudahkan, tak payah label dulu. Kita lukiskan ataupun sketchkan curve tu dulu. Sebab nanti dah label, makna nanti tak kena kan. Sebab sketching sahaja, makna tak perlu tepat-tepat. Kita boleh lebih kurang sama saja. As long as reasonable. Okay, jangan negatif 4, negatif pula di sebelah kanan. Mesti di sebelah paksi fx lah atau paksi y. So, cikgu akan sketchkan dia punya bentuk U dulu. Oops. Tak straight. Okay, cuba semula. Sebab yang tekanan tu tak berapa. Okay. Okay dah. So, ini dah bentuk U, right? Okay. So, dah bentuk baru saya label. Label di mana X saya adalah 1. So, I label di sini. Okay, boleh gerak kan? Sebab cikgu lukis dalam atas skrin. So, ini adalah 1 di mana sini adalah negatif 9. Dan sini pun sama, pindasan dia negatif 9. Dan jangan lupa ini adalah dia punya titik minimum. Di mana titik ini adalah negatif 4, negatif 25. Makna di sini adalah negatif 4 lah. Di sini adalah negatif 25. Okay? As long as dia lebih bawah daripada negatif 9 lah. Kalau rasa macam tak mudah sebab boleh buat lagi panjang lagi ke bawah. Lencong lagi ke bawah pun tak ada masalah. Okay? So yang ni kita dah dapat 4 markah. So macam mana dapat 4 markah? Mestilah tunjuk pintasan X, Y ni dah boleh dapat 1 markah. Bentuk ataupun bentuk or the shape of the graph. Okay? You get 1 mark. Okay? Then the minimum point, you get another 1 mark. Right? Then your intercept of Y also another 1 mark sini. Okay, so 4 markah. So itu sahaja untuk bahagian yang pertama. Yang bahagian seterusnya, tak habis lagi untuk soalan 2. Ini 4 markah je kan. Ada 4 markah lagi di mana dia seterusnya. Seterusnya dia kata nyatakan koordinat titik minimum bagi lengkung itu. Ni tadi dah carilah kan dari sini. So dari sini kita dah dapat kita punya minimum point adalah negatif 4 dengan negatif 25. So maka boleh terus jawab, tulis aja lah. My minimum point is, terus jawab minimum point akan sama dengan negatif 4, negatif 25. Okey, dapat 1 markah. Lepas tu nyatakan persamaan paksi simetri bagi lengkung itu. Okey, state the equation of axis of symmetry. So ingatlah, axis of symmetry, persamaan paksi simetri mesti mula dengan X. Okey, X sama dengan apa? Kita tengok pada nilai X. So, X sama dengan negatif 4. Jawapan dia. Jangan tulis negatif 4 sahaja. Mesti X sama dengan 4 lah untuk bahagian B. Ini bahagian B, ini bahagian A. Okey, seterusnya bahagian C. Okey, C pula dia kata nak state the range of values of X when fx is negative. So, rujuk balik. Gambar rajak ataupun graf yang kamu lakar. Dia fx negatif, makna nilai ni di atas ni adalah positif kan. Fx negatif di inilah kawasan dia. So dia nak nilai x apabila fx negatif. So makna negatif, maknanya bahagian di sini. So julat dia adalah dari sini sampailah sini, kawasan ini ataupun julat nilai ini merupakan fx adalah negatif. Okey. So maka di sini untuk kita punya C, kita nak x kan. Nilai x mesti di antara negatif 9 dengan 1. So, ini adalah jawapan bagi C ya. Nyatakan julat setiap satu markah. Okey, last D. D ni dia bukan nak kamu tunjuk langkah kerja, tetapi nak kamu memberi alasan. Okey, ataupun buat generalisasi daripada perubahan bentuk kedudukan graf. Sekiranya fungsi ni jadi macam ni. 4. A tadi tak ada apa-apa kan? Tadi kalau fungsi asas dalam graf yang lakarkan tadi adalah fx sama dengan X tambah 4 kuasa 2 tolak dengan 25. Betul? Tetapi sekarang ni untuk D ni sekiranya dia punya A daripada 1 jadi 4. Apakah perubahan kedudukan graf tersebut? So yang ini yang kira syllabus baru. Kalau syllabus KPSM dulu tak ada. So nanti kalau siapa yang dah lupa, rujuk balik buku teks. Perubahan nilai bagi A, H dengan K akan membawa kepada bentuk kedudukan graf tu macam mana. So untuk yang A ni, sekiranya
nilai tu semakin besar, cikgu bagi tahulah. Nanti kamu rujuk balik. Semakin besar, maknanya dia punya kelebaran graf tu. Ini bentuk U ni. Okey, bentuk U ni ya, panggil kelebaran. Semakin nilai besar nilai A, maka semakin kecil ataupun narrow. Lebih, this one will be getting narrow. Okay, when the number is greater. Meaning that if that is 4, here should be this thing should be changed into, okay, this graph, I change this one, okay, should be changed into this one. Dia akan jadi lebih, kejap, cikgu dah kecilkan balik. Dia akan jadi lebih lah, kurus lah. Akan jadi lebih kurus. Okay, macam ni lah. Dia akan jadi lebih kurus. Ni macam ni. Okey, maknanya bukaan kelebaran tu akan jadi berkurang. Okey, akan berkurang. Maka pelajar ataupun anak murid perlu memberi alasan. Tak boleh kata lebih mesti tu kata kelebaran dia decrease. Okey, kalau in English lah, the width of the graph decreases ataupun kelebaran graf tu berkurang dalam BM, tetapi titik minimum dia ataupun dia punya persamaan paksi X tidak berubah. Okey, tiada berubah. Hanya dia punya kelebaran sahaja. Maka kena tulis dalam ayat lah. Okey, dalam D tu tulis ayat the width. Okey, tulis dalam ayat lah. Kalau tak tulis ayat tak dapat dah. Of the graph. Kalau dalam English lah, the graph decrease. Okey, decrease. Axis of symmetry. Dia punya persamaan paksi tak ubah. Axis of symmetry. Okay, axis of symmetry. And the minimum value or the minimum point lah. And the minimum value unchanged lah. Minimum value unchanged or remain the same. Okay, of the graph. Do not change or remain unchanged. Do not change. So, mesti tulis dalam ayat. Kalau tak tulis ayat, maka tak dapat 1 markah lah. Okay. So, anak murid kena ingat dah. So, sekarang soalan bukan sahaja suruh mengira, tetapi nak belajar tahu konsep juga. So, jangan terlepas pandang dengan soalan-soalan sebeginilah. Okay. So, itu saja untuk penjelasan bagi soalan yang kedua. So, cikgu akan jumpa lagi semua pada video yang seterusnya ataupun soalan yang seterusnya. Okay. Thank you very much. Okay. Bye.